bertemu sekali lagi kita di subjek GCMP 2022 iaitu unit 3.2. Tajuknya adalah RNA virus, yang mana hari ini kita akan bercakap tentang semua virus yang mempunyai RNA di dalamnya. Okey, kita recap sedikit unit 3.1 iaitu pengenalan kepada virus, yang mana virus ini terbahagi kepada 3 perkara iaitu size virus, yang kedua adalah morfologi atau bentuk virus, yang ketiga virus terbahagi kepada dua jenis asid nukleik iaitu virus akan mempunyai sama ada RNA ataupun DNA. Okey. Yang pertama, sebelum kita bercakap tentang virus, kamu kena tahu ciri virus. Okey, apa yang membezakan virus dan bakteria? Okey, kalau virus hanya mempunyai sama ada RNA atau DNA. Maksudnya, kat sini kalau virus itu dah ada RNA, dia tidak akan mempunyai DNA di dalamnya. Okey, berbeza dengan bakteria. Bakteria boleh mempunyai kedua-dua jenis asid nukleik di dalamnya. Bakteria boleh ada DNA dan juga RNA. Okey, tetapi virus mempunyai sama ada RNA atau DNA sahaja. Okey, jelas. Saya harap pelatih dapat memahami perkara tersebut sebelum kita pergi lebih lanjut. Okey, mari kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Terdapat 14 virus yang melibatkan jenis RNA virus. Maksud di sini, virus-virus ini mempunyai RNA di dalamnya. Okey, apa yang anda perlu tahu? Okey, perlu menguasai adalah yang pertama, nama virus tersebut. Okey, yang kedua, penyakit yang terhasil daripada RNA virus ini. Dan yang ketiga, cara penyakit tersebut disebarkan kepada orang lain. Sebelum kita teruskan kepada topik kita hari ini iaitu RNA virus, anda perlu tahu asid nukleik adalah makromolekul yang menyimpan maklumat genetik, terdapat di dalam semua makhluk hidup dan berada di dalam nukleus. Asid nukleik terdiri daripada DNA atau nama panjangnya adalah asid deoksiribonukleik dan juga RNA, asid ribonukleik. Mari kita tengok carta. Okey, RNA virus terbahagi kepada dua iaitu single stranded dan juga double stranded. Untuk bahagian ini anda tak perlu tahu terlampau mendalam kerana untuk objektif pembelajarannya anda hanya perlu tahu nama virus, penyakit yang terhasil dan cara penyakit tersebar. Pada kali ini anda akan mempelajari 14 jenis virus. Dengan sebab itu, untuk memudahkan pembelajaran, saya telah kategorikan virus ini mengikut jangkitannya. Okey, yang pertama kita akan lihat virus yang menyebabkan jangkitan pada sistem respiratory atau sistem pernafasan. Terdapat 5 jenis virus. Virus yang pertama adalah influenza virus. Virus ini menyebabkan penyakit influenza. Jika kita lihat daripada gambar raja ini sendiri, menunjukkan terdapat beberapa jenis influenza di dalam dunia ini. Daripada jenis A, B, C dan juga D. Juga influenza ini ada jenis daripada H1N1 iaitu daripada babi, H5N1 daripada burung, juga menyebabkan pandemic flu, seasonal flu. Yang mana ini menunjukkan influenza ini agak berbahaya. Kenapa berbahaya? Kerana virus ini menyerang sistem pernafasan dan mudah
berjangkit. Juga boleh menyebabkan kematian jika menjangkiti kanak-kanak dan juga orang tua. Virus ini boleh dicegah melalui vaksin. Virus yang kedua adalah rhinovirus yang menyebabkan selsema biasa, iaitu dipanggil common cold. Simptom yang dialami oleh pesakit yang dijangkiti oleh rhinovirus adalah lebih kurang dengan influenza. Namun influenza berbeza kerana ia menyebabkan penyakit yang lebih berbahaya berbanding dengan rhinovirus. Rhinovirus ini menyebabkan pesakit dijangkiti sesama biasa sahaja, iaitu pesakit akan mengalami inflamasi pada mukosa hidung atau lebih dikenali sebagai rhinitis. Rhinitis bermaksud gabungan dua perkataan, iaitu rhino, iaitu hidung, dan juga tis, iaitu jangkitan. Maka maksud rhinitis ini adalah jangkitan pada hidung. Penyakit yang disebabkan oleh rhinovirus ini mudah berjangkit kerana melibatkan trak pernafasan atas. Namun, jika tidak dirawat, penyakit ini akan merebak ke trak pernafasan bawah, iaitu di bahagian paru-paru. Pada permulaannya, pesakit yang dijangkiti rhinovirus akan mengalami simptom selsema dan juga boleh menyebabkan penyakit seperti sakit tekak, jangkitan pada telinga, sinus dan akhir sekali adalah bronkitis. Virus yang ketiga adalah rubella virus, yang mana virus ini menyebabkan penyakit rubella atau nama lainnya adalah German measles atau 3D measles, yang mana penyakit ini sangat mudah berjangkit. Pesakit akan mengalami ruam di seluruh badan. Ruam ini adalah berwarna merah. Dan penyakit ini boleh merebak melalui sentuhan titisan cecair semasa bersin atau batuk daripada orang yang dijangkiti. Penyakit ini juga boleh dicegah melalui vaksin. Perlindungan terbaik bagi pesakit atau penyakit rubella adalah vaksin MMR, iaitu measles, mumps dan rubella. Sekiranya seorang ibu hamil dijangkiti rubella, boleh menyebabkan keguguran atau bayi yang lahir tersebut cacat. Jadi, seorang ibu mestilah divaksin sebelum melahirkan bayi. Selain itu, pesakit yang dijangkiti rubella biasanya akan sembuh dalam masa 1 minggu walaupun tanpa rawatan. Ini menunjukkan ianya tidak berbahaya, tetapi akan menyebabkan bahaya jika pesakit adalah seorang ibu hamil. Virus yang seterusnya adalah measles virus yang menyebabkan penyakit measles atau kita kenali sebagai demam campak. Jangkitan ini adalah jenis akut yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Pesakit yang mengalami demam campak biasanya akan mengalami gejala jangkitan respiratori dan juga berlakunya ruam pada kulit. Penyakit ini sangat mudah berjangkit kepada orang lain melalui titisan udara yang datangnya daripada cecair mulut, hidung, yang mana akan tersebar semasa bercakap, batuk mahupun bersin. Penyakit demam campak ini tidak mempunyai rawatan yang spesifik dan ruam tidak perlu dirawat kerana ia akan hilang sendiri. Pesakit akan dinasihatkan untuk tinggal di rumah kerana ianya boleh menjangkiti orang lain. Selain itu, demam campak juga boleh dicegah melalui pemberian suntikan imunisasi MMR, sama seperti dengan penyakit rubella. Satu suntikan MMR boleh mencegah penyakit measles, mumps dan rubella. Akan diberi pada usia bayi umur 12 bulan dan juga
pada 7 tahun. Virus yang terakhir yang menyebabkan jangkitan pada sistem pernafasan adalah mumps virus yang mana menyebabkan penyakit mumps, juga dikenali sebagai penyakit beguk. Apakah penyakit beguk ini? Penyakit ini menyebabkan bengkak pada kelenjar air liur. Selain itu, pesakit akan mengalami sakit kepala, sakit otot, keletihan, hilang selera makan dan juga demam. Okey, mari kita tengok macam mana penyakit ini tersebar. Penyakit ini tersebar melalui titisan cecair pernafasan dan juga air liur yang mana apabila pesakit menyentuh objek dan kemudian disentuh oleh orang yang sihat, maka penyakit itu boleh berjangkit dari orang ke orang. Penyakit beguk ini adalah sesuatu yang ringan dan boleh sembuh sepenuhnya tanpa komplikasi selepas 2 hingga 3 minggu. Namun begitu, di Malaysia, para ibu bapa perlu memastikan anak-anak mereka mendapatkan imunisasi bagi mencegah penyakit ini. Seperti yang saya bagi tahu tadi, terdapat satu vaksin yang dinamakan MMR yang mana vaksin ini boleh mencegah penyakit measles, mumps dan juga rubella. Seterusnya, terdapat 4 RNA virus yang menyebabkan jangkitan pada sistem penghadaman. Mari kita lihat yang pertama, iaitu Enterovirus C yang menyebabkan penyakit polio atau dikenali sebagai poliomyelitis. Virus ini juga dikenali sebagai poliovirus, berjangkit melalui fecal oral route, iaitu apabila pesakit konsum atau termakan najis yang mempunyai virus ini. Salah satu fakta yang anda perlu tahu, Malaysia setelah 27 tahun bebas dari penyakit ini, telah berlakunya satu kes polio pada tahun 2019 yang mana pada ketika itu seorang bayi lelaki warga negara Malaysia berumur 3 bulan telah dijangkiti dengan penyakit ini. Penyakit ini boleh dicegah melalui vaksin. Namun bagaimana selepas 27 tahun Malaysia bebas daripada penyakit ini tetapi kembali dilanda dengan penyakit ini? Kerana apa? Penyakit ini boleh menular semula jika komuniti yang mendapat imunisasi polio adalah kurang daripada 95%. Kerana apa? Virus ini boleh dikumuh melalui najis dan boleh menjangkiti orang yang sihat dan tidak divaksin lagi. Virus yang seterusnya adalah rotavirus yang menyebabkan penyakit diarrhea, iaitu cirit-berit dan muntah dalam kalangan kanak-kanak. Penyakit ini menyebabkan jangkitan usus yang berlaku pada kanak-kanak berumur kurang daripada 5 tahun. Macam mana ini berlaku? Penyakit ini merebak melalui pencemaran najis, iaitu daripada tangan ke mulut. Pesakit akan mengalami demam, cirit-berit dan juga muntah. Pesakit yang mengalami kekurangan cecair badan akan menyebabkan kematian jika gantian cecair tidak diberikan segera. Virus yang seterusnya adalah Coxsackie virus yang menyebabkan penyakit HFMD atau nama lainnya adalah penyakit tangan, kaki dan mulut. Penyakit ini selalu menjangkiti kanak-kanak. Kebiasaannya, pesakit akan mengalami ulcer di dalam mulut. Juga terdapat ruam yang banyak pada bahagian tangan, kaki dan mulut. Dengan itu, barulah pesakit akan disahkan mengalami penyakit kaki, tangan dan mulut. Penyakit ini juga boleh tersebar apabila orang yang sihat menyentuh cecair yang keluar daripada badan pesakit, sama ada melalui batuk, bersin dan sebagainya. Ibu yang menukar lampin bayi yang mengandungi Coxsackie virus juga berpotensi mendapat penyakit ini. Dengan itu,
perlu menjaga kebersihan apabila anak-anak ini dijangkiti oleh penyakit HFMD. Virus yang terakhir yang menjangkiti sistem penghadaman adalah hepatovirus A, iaitu menyebabkan penyakit hepatitis A. Penyakit ini boleh dijangkiti melalui air, makanan atau susu yang dicemari najis yang mengandungi virus hepatitis A. Virus ini boleh dimusnahkan pada suhu yang tinggi, namun apabila makanan yang tercemar tersebut tidak dimasak dengan betul atau dimakan dalam keadaan mentah, boleh menyebabkan penyakit ini terjadi. Penyakit ini mengakibatkan hati membengkak dan menyebabkan fungsi berkurangan. Seterusnya, terdapat 3 jenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan melalui haiwan ataupun vektor. Mari kita lihat yang pertama, iaitu rabies virus yang menyebabkan penyakit rabies atau dikenali sebagai penyakit anjing gila. Rabies berjangkit melalui luka gigitan, luka terbuka pada kulit dari air liur, cairan atau tisu tubuh dari haiwan kepada manusia, dan virus ini akan menyerang sistem saraf. Individu yang dijangkiti rabies akan mengalami tanda klinikal seperti demam, sakit badan dan kepala, hidrofobia, lumpuh serta koma. Rabies adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian 100% jika tanda-tanda penyakit telah timbul. Virus yang kedua yang menyebabkan jangkitan melalui haiwan atau vektor adalah dengue virus yang menyebabkan demam denggi. Penyakit ini tersebar melalui gigitan nyamuk Aedes betina yang infektif, iaitu dari jenis Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Pesakit akan mengalami gejala selepas 5 ke 6 hari dan penyakit ini masih lagi tiada rawatan khas. Namun begitu, pesakit seharusnya dirawat agar tidak menjadi demam denggi berdarah, kerana demam denggi berdarah akan menyebabkan maut. Virus yang terakhir adalah virus Zika yang menyebabkan penyakit Zika. Penyakit ini menyebabkan mikrosepali kepada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang dijangkiti virus. Juga disebarkan oleh nyamuk Aedes. Sakit akan mengalami demam, ruam, konjungtivitis iaitu jangkitan pada mata, sakit otot, sendi dan juga kepala. Gejala ini akan berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Akhir sekali, terdapat 2 RNA virus yang menyebabkan jangkitan pada sistem peredaran darah. Mari kita tengok. Yang pertama adalah HIV virus atau nama panjangnya dikenali sebagai Human Immunodeficiency Virus yang menyebabkan penyakit AIDS atau dikenali sebagai Acquired Immunodeficiency Syndrome atau sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Virus ini akan merosakkan sistem imun badan pesakit, yang mana HIV mudah dijangkiti melalui cecair badan seperti darah, air mani, cecair faraj, susu ibu. Mari kita lihat bagaimana HIV ini mudah merebak. Okey, yang pertama, HIV ini mudah tersebar melalui hubungan seks bebas bersama individu yang telah dijangkiti, sama ada melalui faraj, dubur mahupun mulut. Penagih yang berkongsi jarum dan alat suntikan melalui pemindahan darah dan organ yang tercemar dengan virus HIV, serta ibu yang telah dijangkiti boleh merebakkan HIV kepada bayi di dalam kandungannya, sama ada ketika melahirkan atau menyusukan.
Virus yang terakhir iaitu virus ke-14 adalah hepatovirus C yang menyebabkan penyakit hepatitis C, juga dikenali sebagai hepatitis C virus atau HCV, yang menyebabkan hepatitis C, iaitu suatu penyakit berjangkit yang menjejaskan kesihatan, terutamanya hati. Penyakit ini boleh tersebar daripada cecair tubuh seperti darah dan air mani. Penyakit hepatitis C ini banyak memberi kesan kepada organ hati, dan majoriti pesakit yang mengalami penyakit ini tidak mempunyai apa-apa simptom, sehinggalah penyakit ini menjadi lebih teruk apabila mata menjadi kekuringan. Ini bermaksud penyakit ini telah semakin bahaya. Berakhirlah sudah 14 RNA virus yang telah diterangkan tadi. Saya harapkan para pelatih dapat memahami setiap nama virus tersebut, penyakit yang terhasil dan juga cara transmisi. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, pelatih boleh PM saya di Telegram. Jumpa lagi di kelas akan datang. Bye!